inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fi أنا في الأرض فأخرج أنا عسى يسره وإن كان وقوتك وقدرتك. Yang soleh. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. Malaysia Madani adalah panduan, impian holistik dan dasar pentadbiran yang berteraskan kasih sayang. Ia bertunjukkan sikap saling menghormati, meraihkan kepelbagaian dan pendapat. Lima jari dengan jalur merah putih merupakan simbol rukun negara. Bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama persekutuan. Bintang berbucung 14 menandakan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Kuala Kinabalu 100.2 FM. Ketika sujud ku berdoa agar diperteguhkan ku dengannya. Dia cinta cahaya di mata, ikat erat hatiku dengannya. Cinta di hati selamanya, tak akan pudar sampai bila izinku menjadi teman dia, kekal hingga di surga. Dia bidadari di hatiku, akan ku jaga dan bimbing selalu. Tuhan pimpinlah daku ke jalanmu, membawanya menuju syurgamu. Cintaku bukan hanya di mata, cinta ingin ku bawa ke surga. Ku cintanya karena dia Tuhan pemilik segala. Jujurkanlah indah nuraninya Tuhan, kau berkati pertemuannya. Cinta di hati selamanya, tak akan pudar sampai bila izinku menjadi teman dia, kekal hingga di syurga. Cintaku bukan hanya di mata, cinta ingin ku bawa ke surga. Ku cintanya karena dia
Kerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan pelbagai destinasi, untuk berkhidmat dan efisien yang besar. DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Aduh, penat betul hari ni. Tadi pergilah ke pekan nak macam-macam barang. Tapi kedai tu tak ada, kedai sini tak ada. Penyudahnya tak sempat nak beli semua barang. Esok kena pergi lagi. Letih. Lah, beli atas talian je lah. Lazada ada semua. Dari rumah boleh beli macam-macam. Cakap je nak apa. Barang dapur pun boleh beli tau. Tak penat. Jimat duit minyak. Lepas tu ada diskaun lagi. Kita sekarang kena pandai berbelanja. Cubalah tengok Lazada sekarang. Murmur. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Luke dan Pian. Warna Pagi IKIM. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Ataupun 2 kali dalam 1 bulan. Barulah kita consider sebagai nocturnal anorexia. Andai kata dia just jarang-jarang sekali-sekala macam tu, just mungkin nightmare. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Kita bertahan. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Ukuran badannya sedang, putih kemerah-merahan warna kulitnya, lebar matanya dan bercelak, tebal cantik bibirnya. Kedua alis baginda tipis dan panjang, gigi serinya renggang, mulutnya lebar dan bagus. Dahi baginda luas dan dahinya itu bagai bulan muda. Datar pipinya, hidungnya tampak sedikit tinggi dan mancung. Berdada bidang, telapak tangannya lebar, tulang persendiannya besar, daging tumitnya sedikit, janggutnya tebal, kepalanya besar, dan rambutnya sampai ke daun telinga. Di antara dua bahu baginda terdapat cap kenabian yang telah diratai oleh cahaya. Peluh baginda jernih bagaikan mutiara, dan aroma badannya lebih semerbak daripada haruman kasturi. Cara jalan baginda tenang, seolah-olah baginda turun dari tempat yang tinggi. Dengan tangannya yang mulia, baginda menyalami dengan orang yang hulur tangan kepadanya. Lalu orang itu mendapati bau semerbak darinya sepanjang hari. Apabila baginda meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak, diketahuilah sentuhannya pada anak itu di tengah anak-anak lainnya. Bila anak yang telah disentuh kepalanya itu kembali bermain dengan kawan-kawannya, dapat diketahui mana anak yang baru diusap kepalanya oleh tangan baginda kerana harumnya. Wajah baginda yang mulia cemerlang, seperti cemerlangnya bulan di malam purnama. Orang yang menyifatinya berkata, "Aku tidak melihat sebelum dan sesudah baginda itu ada orang yang seumpamanya. Lagi tidak ada pula manusia yang pernah melihat keindahan sepertinya." Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Johor Bahru 106.2 FM. Kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk Destinasi IKIM pada waktu ini setiap hari Jumaat, salam sejahtera Assalamualaikum jami'an mustama'ina al-kiram. Alhamdulillah Usrah Nurani akan menemani anda rancangan yang kita bawa setiap hari Jumaat untuk jam kedua untuk petang ini. Dan bersama Usrah Nurani, insya-Allah kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan perkongsian anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda atau perkongsian anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk petang ini alhamdulillah kita akan bersama anda dan bersama Naqib yang membawa Usrah Nurani pada petang ini. Masya-Allah, Asyhar Menara Alam tak perlu nak perkenalkan, tapi kita perkenalkan juga untuk petang ini bersama alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali ada di konti pada petang ini. Bersama anda para pendengar yang masih lagi dalam perjalanan itu, tak sabar-sabar nak dengar suara Ustaz Zul. Kita mengalurkan kehadirannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz masih lagi meluangkan masa untuk Usrah Nurani pada petang ini. Dan bersama Ustaz untuk Usrah Nurani kita mula dengan muqaddimah dan insya-Allah bersama ta'aruf bersama ahli usrah di konti. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih seperti biasa kepada DJ Mona, rakan-rakan usrah yang berada di manapun pada ketika ini. Okey, untuk kita terus mulakan usrah kita, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Sekali lagi yang saya hormati, yang saya kasihi DJ Mona yang Masya Allah saban petang saya yakin menemani kita semua ya, rakan pendengar Radio IKIM, dan yang terpenting bukan sekadar menemani tetapi memberikan banyak input yang sangat kita perlukan sebagai daya sumber kita dalam kita melalui kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan seterusnya kepada semua rakan-rakan usrah yang dimanapun sedang berada pada ketika ini, apapun yang sedang dilakukan, petang Jumaat penuh berkat, kita saling mendoa sesama kita agar sentiasa kita semua mendapat belayan rahmat daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, rakan usrah, sekali lagi kita berada di konti ini, dalam platform ini, dan saya pun rasa gembiralah bila masuk ke IKIM ni sebenarnya. Sebab orangnya baik-baik belaka, alhamdulillah ya, sangat menyantuni. Kalau Nabi kata al-mu'min ya'laf wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Orang beriman itu sifatnya mesra, dan kata Nabi mesra dan mudah dimesrai, dan tidak ada mulia seseorang yang kata Nabi dia tak mesra dan tak mudah dimesrai. Rakan-rakan usrah yang mungkin tak datang lagi ke IKIM, elok lu datang ya, kemesraan. Saya nak share je lah, saya happy sangat dengan masya-Allah DJ-nya, penerbitnya, siapa lagi tim-tim kita di institut. Kalau masuk di sini senyum-senyum ya. Ketua pengarah kita, Datuk Pengarah, masya-Allah semuanya, saya kira bukan sekadar di IKIM ni bukan sekadar membuat kajian, tetapi kita dapat merasai kemanisan ukhuwah itu sendiri, alhamdulillah. Dan rakan usrah, diharapkan itu menjadi asas yang kuat untuk kita, terutamanya dalam usrah nurani ini, dapat menyediakan hati yang tertambat dan tertaut agar benar-benar kita dapat melatih diri kita untuk membina yang sangat diperjuangkan oleh Rasulullah, yakni membina hati yang menyayangi saudaranya dan
sehingga akhirnya sayang terhadap saudara Nabi letak timbangannya adalah dengan ketimbang iman. Seolah-olah kalau dalam hati kita kering kontang daripada rasa kasih sayang sesama kita, merujuk kepada iman kita yang ada masalah. Allahu Akbar. Jadi saya memang tak nak banyak sangat mukadimah ni DJ Mona, kerana Masya Allah sekali lagi macam biasa konti kita didatangi oleh insan-insan yang mulia dan hebat, yang pasti rakan-rakan usrah tak sabar nak mendengar suara-suara mereka. Jadi usrah ni dia ada ta'aruf, jadi kita pohon ta'aruf daripada empunya dirilah. Kalau saya perkenal macam tak berapa manis kan. Jadi silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azhur Ramli, seterusnya pada DJ Mona yang bertugas pada petang ini. Selalu kita dengar je suaranya, jarang jumpa orangnya. Tapi kalau Google jumpa kat internet. Saya Suhaimi bin Ahmad Wakid. Saya orang Kapar Kelang, Jerman Ustaz Zul. Dan saya percaya pendengar kita pun ramai yang Jerman ni. Cuba sikit Jerman Ustaz. Cuba sikit eksklusif Jerman. Oh, saya kira kita nak Aikim ni podo krungu cerita Usra Nurani. Lidahnya pun dah lidahnya memang lain. Ni kena banyak makan tempe Ustaz Zul. Macam cara dia. Tu tips ya. Masya-Allah. Okey, saya sekarang bertugas di bahagian dakwah Jais. Baru lebih kurang 6 bulan. Baru 6 bulan sebab bila Jais buat reshuffle. Buat reshuffle besar-besaran jugalah, ada beberapa peringkat. Jadi dia maknanya pindahkanlah untuk merasai suasana yang baru. Jadi saya dipindahkan ke bahagian dakwah sebab saya lama sebenarnya jaga bab keluarga tu. Ustaz Zuhaimi ni kalau orang tanya dia masalah keluarga sambil tidur pun boleh jawab. Sebab lama sangat, betul. Sakat yang saya kenal ajak dulu Ustaz Zuhaimi, itulah topik perbahasannya. Allahu Akbar. Allah berikan sedikit kelebihan sikit lah. Ya, untuk dikongsikan ya. Okey, saya ingat itu mukadimah lakon kan. Ustaz kalau waktu lain daripada office, tugasan-tugasan hakiki tu biasanya waktu lain macam mana? Okey, biasanya Ustaz, sebab kita dulu masa zaman belajar, saya ingat Ustaz saya, Ustaz Fauzi Sahar, mantan pensyarah kita, dia pernah pesan dengan saya. Dia kata besok kalau dah habis belajar, kalau ada orang panggil, pergi. Dia cakap tu. Saya memang ingat ni. Dan kalau jumpa dia terkenal, saya ingat ramai orang kenal ni. Kan? Pergi, dia kata. Dia kata kalau 10 yang tak cakap, mungkin 8-9 orang tahu. Tapi kalau 1, mungkin 2 orang tak tahu, itulah jariah. Jadi pada situlah, daripada nak pegang mic, bergegar mic tu, jadi kita pun belajar, ambil ilmu daripada orang yang lama kan. Jadi alhamdulillah Ustaz, berkat doa. Jadi alhamdulillah selain daripada aktiviti kita dengan kerja ni, jadi ada jadual-jadual untuk kita bersama dengan masyarakat di masjid, di surau dan di pelbagai lapangan lah. Kalau kita cerita TV ada sikit-sikit keluar lah kan. Tapi tak seglamour lah kita Ustaz Zul ni, insya-Allah. Itulah sikit lah. Baik, masya-Allah. Allah alam. Saya yakin rakan-rakan yang mendengar Ustaz bagi salam tadi pun, dia kata ni dengar kuliah di sini kan. Alhamdulillah kami doakan Ustaz kerjaya, maksudnya apa yang dilakukan untuk dakwah terutamanya di negeri Selangor dan di negara ini akan dapat meriah semeriah-riahnya dan insya-Allah kami semua mendapat banyak manfaat daripada usaha Ustaz ya. Amin ya rabbal, sebab kita perlukan kepada autoriti ya, macam contohnya Jais, Jawi, dan autoriti ini perlu dihormati, kerana dalam sebuah negara yang tak menghormati autoriti, kelihatan macam seronok nampak kebebasan, tetapi akhirnya dia akan ada impak yang akan merosakkan kepada tunjang masyarakat itu sendiri. Jadi Ustaz berada di sana, kami doakan Ustaz diberikan kekuatan untuk dapat menyantuni ya, sebab kalau orang kata jabatan-jabatan lain tu perlu, tetapi apa yang lebih tinggi daripada jabatan yang menjaga soal agama ni kan Ustaz. Baik, ahlan Ustaz untuk surah kita pada
petang ni insya-Allah. Dan kami nak rehatkan Ustaz, tak nak cerita keluarga mungkin hari ni agaknya saya, jadi Ustaz kena relax sikitlah. Ya, Ustaz tu tengok batuk pun dengar macam menjawab masalah talak apa tadi ya. Jadi insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita bersama kita dengan Al-Fadhil Ustaz. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan pertamanya terima kasih yang tak terhingga buat Al-Fadhil Naqib kita Ustaz Zul Ramli yang sentiasa saya kasihi, hormati dan kata sentiasa berkhidmat untuk beliau sebagai anak murid lah. InsyaAllah mudah-mudahan kalau dia mengaku anak murid lah. Dan kepada penerbit kita DJ Mona Jasman, terima kasih kerana sentiasa memberi ruang untuk saya hadir ke konti ini untuk program yang cukup barakah ni. Bila dapat undangan tu macam susah sangat nak tolak tu. Melainkan saya tak ada kat Malaysia je, ya terpaksa tolak. Jadi bila dijemput tu pastilah kita bukan datang untuk memberikan ilmu, tapi nak mendapatkan ilmu daripada guru-guru yang hadir. Dan yang saya kasihi dan hormati juga Al-Fadhil Ustaz Suhaimi, yang mana dari dulu lagi kami bukan kami lah, intim lah, maknanya kita selalu show ada Ustaz Suhaimi sekali bagi ceramah. Jadi masih terngiang-ngiang lagi ceramah-ceramah yang dulu-dulu yang dipenuhi dengan orang kata apa, selang-seli ilmu dan juga gelak ketawa bahasa Jerman. Jadi cukup santai tapi penuh berisi, santai tapi sampai. Jadi alhamdulillah hari ini syukur dapat sama-sama dalam halaqah usrah kita, dan semua pendengar yang sedang mendengar juga semoga keberkatan itu turun datang kepada kita semua insya-Allah. Wallahu alam. Oh, lupa nak perkenalkan diri saya. Mukadimah aja. Saya Muhammad Hazamin bin Harun. Hazamin masih lagi kumpulan intim. Alhamdulillah intim ni dia tak ada reshuffle. Ustaz macam Jaiz lah. Jadi saya masih kekal posisi yang sama juga. Posisi pembantu vokal jugalah. Vokal intim dan juga dengan Intim Records insya-Allah. Kalau baik rakan-rakan kita yang lain, si Syah semua siapa? Alhamdulillah Syah, Rahim, Hisham semuanya masih sihat alhamdulillah. Dan kami baru balik daripada musafir baru ni dari Perth, alhamdulillah, Australia. Dan sambutan alhamdulillah sana sangat menggalakkan. Kita ada satu karnival berkaitan dengan Palestin. Boleh di sana ya? Betul, boleh sana dari segi kebebasan bersuara tu memang terbuka lah. Dan alhamdulillah program tersebut dapat mengutip lebih kurang hampir 30,000 Australian dollar untuk satu program. Jadi itulah hasilnya, dan dia dianjurkan oleh warga Malaysia kita juga. Tapi dihadiri oleh semua warga Australia yang ada. Baik, saya follow juga di FB ataupun di platform di Intim, dan saya tengok konsert tu Ustaz. Masya-Allah, saya kira begitu bebas mengibarkan bendera dan menyatakan sokongan. Dan of course lah, saya kira bukan sekadar umat Islam Ustaz kan, tetapi orang yang ada jiwa kemanusiaan, sebab ini bukan sentimen agama, dia adalah lebih besar daripada itu. Dan sebab tu kita rasa hairan juga kalau di Malaysia tak boleh memahami asas isu ini. Dan akhirnya membuat keputusan berdasarkan kepada prasangka-prasangka yang tak dijelaskan. Dan akhirnya kita sebagai manusia ketika hidup di zaman moden menyaksikan satu ketidaktamadunan yang sangat menjelekkan, menjengkelkan, dan kita menyaksikan di hadapan mata kita sendiri. Dulu kita kata bagaimana Hitler membunuh manusia ya, dan bagaimana orang lelaki diletakkan ya, ditanggalkan baju, dimalukan. Itu kita kata oh gambarnya hitam putih. Tapi hari ini kita tengok melalui video, dan yang lebih pelik dan ajaib kerana prasangka itu kita masih menyokong dengan memberikan alasan-alasan yang wajar terhadap perlakuan tersebut. Jadi rakan usrah yang saya hormati dan saya kasih iklan, Ustaz Azamin, ahlan sekali lagi, terima kasih setiap kali. Betul Ustaz Azamin, kalaulah dia tak ke Kanada, kalau dia tak ke Syria, kalau dia tak ke Australia, kalau tak ke New Zealand, panggil insya-Allah datang ya. Jadi komitmen yang sangat kita suka. Terima kasih Ustaz kerana memberikan ruang dalam usrah nurani ini. Baik, alhamdulillah. Saya pun ingin ucapkan terima kasih dan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi idhaat Ma'had Al-Islami Al-Malizi untuk petang ini bersama Usrah Nurani, yang kita akan membawa satu tajuk yang kita nampak sekarang ni penting sangat untuk kita nak kupaskan. Mungkin itu perkara yang kita tahu, tapi kita nak mendalam lagi insya-Allah untuk petang ini bersama tajuknya Rahsia Subuh. Dan untuk bersama Rahsia Subuh bersama Ustaz Zul. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar ya. Rakan usrah, saya kira perkara ini ada kaitan
dari sudut praktik, ya, kerana kita berslogan tentang bahawa umat Islam perlu dikuatkan, amalan perlu diperkasakan. Kita tahu bagaimana yang kita katakan tadi, manusia yang tidak berhati perut dengan ajaran yang sangat ganjil, mereka membunuh manusia. Namun umat Islam tak mampu buat apa. Kenapa? Sebab praktik hubungan kita dengan Allah begitu longgar. Saat kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia yang tidak berperi kemanusiaan akan mudah memperkotak-katik. Baik, saya nak sangat berbincang, nak dengar sangat Ustaz Suhaimi punya perbincangan perkara ini, tapi kita, sebab Ustaz Azamin dah ada kan, kalau saya dengan Ustaz Suhaimi saja mungkin tak boleh nak gunakan slot ni. Jadi kita nak manfaatkan keberadaan Ustaz Azamin. Ustaz, mulakanlah sesuatu dengan boleh melunakkan hati kami, di samping rakan-rakan pun tengah prepare radio masing-masing, ya. Baik. Tengah tengok channel bagi clear. Sila Ustaz. Baik, sesuai dengan tajuk kita, ya, Rahsia Subuh. Okay, saya nak sampaikan satu lagu ringkaslah daripada kumpulan Raihan yang bertajuk Peristiwa Subuh. Bismillah. Tabuh berbunyi, gemparkan alam sunyi, berkumandang suara azan, mendayu memecah sepi, selang-seli sahutan ayam. Tetapi insan, kalaupun ada hanya mata yang celik, dipejam lagi hatinya, penuh benci, berdengkurlah kembali. Begitulah peristiwa di subuh hari, suara insan di alam mimpi. Ayu bangunlah, tunaikan perintah Allah, sujud mengharap keampunannya. Bersyukurlah, bangkitlah segera, moga mendapat keredaannya. Begitulah peristiwa di subuh hari, setiap pagi, setiap hari. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, ya. Jadi kalaulah DJ Mona dah berikan tajuk kepada kita tentang rahsia subuh, dan kita berdoalah rakan usrah sambil kita sama berdoa, terutamanya kaum lelaki. Apabila mendengar bicara kita ini, saya terutamanya bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja kelebihan, apa saja rahsia yang ada di dalam perbincangan ini, kami akan dapat mampu tukar kepada praktik, ya, bermula daripada hari esok, bermula daripada hari-hari seterusnya yang Allah berikan kepada kita. Kerana kita tahu bahawa pada waktu subuh itu sendiri, ya, mempunyai begitu banyak rahsia yang Allah simpan, dan kita boleh lihat dalam pelbagai angle. Kalau kita nak lihat betapa jaminan dan Allah berikan kepada mereka yang bangun menunaikan solat subuh, terutamanya secara berjamaah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jaminan yang khusus, yang paling istimewa, yang sangat eksklusif, yang Allah tak berikan kepada melainkan orang itu melakukan ianya secara berjamaah. Dan kalau saya lihat sebentar tadi, saya dapat melihat apa yang dikeluarkan oleh para saintis yang berautoriti di Pusat Penyelidikan Nasional di Mesir, ya, Al-Markaz Al-Qawmi Lil-Buhuth, yang mereka mengeluarkan satu jurnal menceritakan tentang bagaimana, contohnya diterangkan bagaimana tufrizu hormonul hayatil insan, ya, fi min asrari salatis subuh. Ya, diceritakan bagaimana rahsia terembesnya hormon-hormon yang sangat baik, khusus dikata kepada orang
ketika waktu subuh bagi orang yang menunaikan solat subuh. Dan saya dapat mencatat beberapa yang diberitahu oleh para pengkaji, pakar-pakar ini, yang mereka merasa takjub dengan apa yang mereka dapat khusus kepada apabila seseorang itu melakukan solat subuh dan melakukannya secara berjamaah. Dan inilah yang kita bakal sama-sama kongsi, lihat daripada pelbagai angle. Kita boleh lihat dari sudut rohani nuraninya, kita boleh lihat dari sudut agama dan mardatillahnya, dan kita dapat merasai betapa kekaguman kita terhadap rupanya terlampau banyak rahsia-rahsia yang Allah simpan di waktu subuh. Dan kita umat Islam ni di Jemona kan, kita bila ada, kita rasa macam biasalah, sebab bila kita ni terma agama, kita rasa benda tu sifatnya adalah perintah. Dan bila kita menganggap semua itu perintah, kita akan menganggap dia adalah taklif, satu yang berat kan. Tetapi bila saya lupa siapa nama sangat terkenal kan, yang dia buat 5 AM Club. Masya Allah, saya yakin ramai yang follow 5am Club ni kan? Dan mereka berkongsi hasil daripada kajian, mendapati bahawa bangun pada pukul 5 pagi itu, mereka mendapati begitu banyak rahsia-rahsia. Dan kita takut agama kita telah buat satu penegasan tentang kelebihan ini, tetapi tak dirasai. Kenapa? Sebab kita terlepas pandang kepadanya. InsyaAllah saya akan sambil selang-selikan, dan yang penting pastinya saya yakin bila penyelidikan yang dibuat, mereka akan letak dulu hukum. Maksudnya, apa kata Allah, apa kata Nabi tentang waktu yang penuh berkat ini. Dan ini pasti saya nak dengar daripada Al-Fadhil Ustaz Suhaimi. Silakan Ustaz, sebuah perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Fadilah, Naqib kita Syekh Zur Ramli, alhamdulillah, Ustaz Zamin di Jimona, dan rakan usrah yang saya hormati. Jadi perbincangan yang sangat menarik dan saya kira jarang dibincangkan. Dan kita mengharapkan perbincangan kita berkaitan dengan kelebihan subuh ini dapat kita hayati, dan mudah-mudahan dengan penghayatan itu dapat kita zahirkan dengan melakukan atau menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Dan saya sangat setuju dengan Ustaz Zuramli kata, banyak perkara-perkara yang Allah ciptakan itu dia mempunyai rahsia-rahsia yang kadang-kadang akhirnya kita Allahu Akbar, itu yang kita mampu sebut. Subhanallah, Masya Allah, dia hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Jadi bila fokusnya subuh, ini baru subuh, belum zuhurnya, belum asarnya, belum maghrib, isyaknya. Tapi bila kita tengok subuh ni, saya percaya rakan usrah yang mendengar sudah terbayang pagi tadi subuh saya macam mana. Kan? Jadi kita awal-awal kita ucapkan tahniah bagi mereka yang sangat istiqamah menjaga subuhnya. Bahkan paling indah kalau dia boleh jaga subuhnya tu, belum subuh dia dah bangkit dah. Kan? Sebab kategori orang ni, bahasa mudahnya, ada orang yang sebelum subuh memang dia istiqamah. Katakanlah subuh 5.5 sekarang, 5.50 lah katalah. Dia 5.30 tu matematik dia celik lah. Kan? Kalau rasa lewat sikit, ruginya aku. Ada kan keluar begitu. Kan? Kata 5.50 subuh, biasa jaga 5.30. Dia terjaga tu, tengok 5.45 contoh kan. Alah, ruginya aku. 5 minit tu macam rugi 1 hari rasanya. Dia tak dapat manfaat. Kan? Sebab saya percaya orang-orang begini dia sudah ada ilmu, dia sudah diberikan faham dan dia praktikan, dan dia dapat dia punya natijah, kelebihan-kelebihan yang dia dah dapat bila mana dia dapat memanfaatkan waktu subuh ini. Tapi ada orang yang dia biasa je, alah baru pukul 6 contoh kan. Lagi yang luar biasa sikit baru 6.30. Yang lagi nakal lagi luar biasa, alah orang sopon ni orang tank. Subuhnya belum habis. Ustaz Zamin faham, Ustaz Zamin? Faham ya. Orang daripada Palestin mana ada faham. InsyaAllah ya. Jadi kita balik kepada perbincangan. Bila, yalah masa kita pendek, tetapi kita manfaatkan. Bila mana kita buka buku, buka Quran, buka hadis Nabi, memang banyak sangat kelebihan-kelebihan subuh ni. Dan kita manfaatkanlah. Dapat satu, tahu, manfaatkan.
Kan salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, matan Arab ni saya ingatlah. Tapi Nabi mendoakan, ya Allah berkatilah umatku yang senang di awal waktu subuh. Masya Allah, mafhumnya begitulah. Maknanya Nabi menyebut secara khusus, dan Nabi menyebut kita ni, kalau kita boleh bangkit awal, boleh subuh awal, lagi pergi masjid, solat berjemaah lagi di belakang imam. Di belakang imam Ustaz. Ya, di depan imam tu memang dah tak ada subuh dah. Kan? Jadi maknanya rupanya insan-insan mulia yang begini, rupanya Allah, Nabi kita Muhammad SAW dah sebut dah doakan dah. Jadi kalau kita nampak kelebihan yang ini, maka kita lah umat Muhammad SAW, manfaatkanlah. Manfaatkan, sebab apa yang Nabi SAW tu sebut, selama mana hidup kita ada, selama mana dunia ni masih ada, selama mana matahari masih terbit dan tenggelamnya, makna nak bagi tahu manfaatnya tetap ada. Jadi kita kena manfaatkanlah. Jangan kita tak manfaatkan dari segi konteks ibadah, daripada konteks segi kesihatan kita, daripada konteks segi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ni jagalah. Kan, sebab kita yakin, kita sangat yakin, dan kalau tak percaya kena buat. Yang tak pernah buat kena cuba paksa buat. Ini khususnya kepada mereka yang kot lah, pasti terbiasa baru 6.30. Contohnya lah, baru 6.30, baru 6.45, subuh ada lagi. Contoh lah, cuba awalkan sikit, cuba ikhtiarkan seminggu sekali, mungkin mulakan pada pagi Jumaat yang mulia. Maknanya cuba bangkit 5.30. 5.30 tu dah siap dah. 5.30 tu dah siap, kita dah mandi, kita dah boleh bersiap ke masjid contohnya. Kita boleh duduk dekat masjid, sampailah kita solat. Cuba rasakan suatu ketenangan yang sangat luar biasa, suatu keindahan yang sangat luar biasa kita akan dapat. Cubalah kalau tak percaya tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab maknanya benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, dan kita manfaatkanlah, insya-Allah taala sesuatu yang terbaik akan kita peroleh, terutamanya apabila kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan waktu-waktu mustajab sebenarnya dalam doa. Sebab itu kalau dalam konteks ibadah ni, di antara perkara yang dituntut sebelum subuh, kita ingatkan selalunya, di antaranya bangkit zikir, bangkit baca Quran, bangkit berdoakan. Ada ayat Quran menceritakan hal-hal begini. Bahkan suatu hadis Nabi SAW yang saya ingat rakan usrah ingat, disebut kat dalam kitab Al-Azkar pun disebut, yang mafhum kata Nabi SAW, barang siapa yang pergi ke masjid, di mana dia awal subuh datang masjid, dia solat, kemudian lepas solat dia terus berzikir, tak keluar daripada masjid, yang tak bekerja lah. Yang bekerja jangan pula duduk di Kelang, kerja di Putrajaya, dah duduk situ berat sampai ofis. Maknanya dia terus berzikir, dan kemudian dia terus menunggu hingga terbitnya matahari, kemudian dia solat 2 rakaat. Apa kata Nabi SAW? Maka dia akan mendapat pahala seolah-olah mengerjakan haji dan umrah taman, sempurna. Jadi kita kadang-kadang mungkin fikir, saya tak sempat lagi nak pergi haji, tapi ini peluang untuk kita dapat. InsyaAllah takkan tidak benarlah kata-kata Nabi SAW, ambil peluang sementara kita masih ada nyawa untuk memanfaatkan hari yang tak pasti esok kita ada atau tidak. Wallahualam. Masya Allah ya. Saya sangat suka apabila Ustaz mulakan tadi, dan kemudian Ustaz bagi sedikit panduan, dan di akhir sedikit peringatan ya. Sebab betul kita ni duduk tak sembahyang subuh, ataupun orang kata apa, subuh kita sangka bahawa subuh tu esok ada lagi, lusa ada lagi, tahun depan ada lagi kan. Tapi kalaulah kita memasang peringatan daripada apa yang Ustaz katakan tadi, bahawa mungkin subuh ini subuh yang last kalau aku tak pergi, maknanya mungkin inilah peluang untuk mendapat taman, bukan oleh Ustaz Suhaimi sebenarnya, tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya suka apa yang Ustaz sebutkan tadi, sebab memang subuh ni dia waktu
tetapi interaksi kita adalah nafsu. Di situ masalahnya kan. Dia mungkin beza sikit dengan Zuhur, beza sikit dengan Asar, beza sikit mungkin dengan solat lain. Dan sebab itulah kerana manusia ni kan sering kalahnya adalah dengan nafsunya. Ya, sehingga bahawa Nabi menyebutkan tentang orang yang tewas yang dipanggil golongan munafik adalah golongan yang merasa berat dua solat. Satu solat subuh, satu solat isyak. Sebab isyak kalau zaman dulu dah memang malam sangat dah. Tiba-tiba nak keluar pergi masjid untuk solat, Masya Allah. Memang bagi orang munafik itu berat. Dan apatah lagi subuh ya. Dan saya suka bila Ustaz katakan bahawa tidak ada jalan melainkan nafsu ni kena paksa lah. Ya, kena mujahadah. Dalam bahasanya mujahadah. Dalam bahasa kita pada diri kita, kita kena paksa diri kita. Dan sebab tu pada saya lah, Masya Allah ya, saat kita dengar pagi-pagi ya, di taman-taman kita dah dengar bunyi motor, bunyi kereta, itulah pejuang sebenar. Ya, pejuang sebenar itulah sebenarnya. Dan kalau kita masih berada di atas tempat tidur kita, maka kitalah golongan loser, orang yang kalah dan tewas sebenar-benarnya. Ya, walaupun mungkin kita banyak harta, walaupun mungkin kita bukan seorang pemimpin yang hebat, pemikir yang hebat, maka sebenarnya kita itu adalah seorang yang tewas. Kerana tewas bukan dengan Israel, bukan tewas dengan musuh, tetapi tewas dengan diri kita sendiri. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian, sebab itulah Masya Allah Ustaz bagi tadi zikir. Ya, sebab tu zikir. Sebab tu betul Imam Adhkar Imam Nawawi dalam bab ini secara khusus menyebutkan tentang perancangan zikir sebelum tidur, perancangan zikir untuk ketika nak tidur, perancangan zikir ketika terbangun daripada tidur. Itu adalah komponen-komponen yang akan memastikan kita kuat untuk jadi pejuang-pejuang subuh tadi ya. Baik, Masya Allah, kita dengar daripada Al-Fadhil Ustaz, dan pastinya Ustaz Azamin dia akan macam biasalah, dia akan kongsi kita dengan sedikit zikir, tetapi dia sendiri, Masya Allah, Ustaz Azamin sendiri adalah salah seorang pejuang subuh juga. Yang kita tengok pada hari ini, kalau saya baca tentang Alif Sata sama kan, dia menyebutkan dia mendengar satu kuliah, dia merasa sangat pecah hati melihat apa yang dilakukan oleh orang terhadap saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Tetapi kita hanya akan menjerit dengan laungan yang kosong, tak punya nilai, sehingga kita membuat satu langkah ya, satu langkah. Tadi Ustaz Suhaimi kata cuba ya, sebab benda ini kena paksa dan cuba. Selagi mana kita tidak memaksa diri dan tak mencubanya, maka pada ketika itu kita takkan nampak. Dan dia nampak bahawa langkah pertama adalah dengan solat subuh. Jadi saya suka tadi dalam salah satu seni kata yang dinyanyikan tadi oleh Ustaz Azamin tadi tentang apa, peristiwa subuh tu ada tentang kokok ayam apa tadi, selang-seli sahutan ayam. Selang-seli sahutan ayam kan. Saya sangat rasa terkejut bila saya membaca satu kajian ya terhadap kalau saya baca jurnal yang ditulis oleh para saintis Mesir di Pusat Penyelidikan Nasional ini, Markas Al-Qawmi Lil Buhuth, yang menceritakan tentang asrar solat subuh, solat dan waktu subuh itu sendiri. Dia katakan bahawa sebab solatul fajri ini akan membetulkan kita punya as-sa'ah biologiyah. Ya, kita ni kan ada kitanya jam biologi kita, dan rupanya jam biologi kita ini yang ada pada jisim kita akan dibetulkan, dikata khusus bagi orang yang bangun macam Ustaz Suhaimi kata tadi ketika sebelum subuh itu. Dan rupanya ya, bila kita lihat kajian, sebab pokok-pokok yang ada di sekitar kita dia akan mengeluarkan oksigen, dan sangat mengejutkan, kajian mendapati bahawa sebenarnya ketika kokok ayam dan kicauan burung waktu pagi, sebab tu kita tengok kenapa ayam tiba-tiba bangun, kerana gelombang dia akan membukakan stomata ataupun stoma yang ada kepada sel daun-daun tersebut, yang menyebabkan dia mula mengeluarkan oksigen. Sebab tu dalam kajian yang dibuat oleh para saintis ini menyatakan bahawa kenapa dia betulkan kita punya jam biologi kita, kenapa sebab oksigen paling bagus pada ketika itu tanpa dapat dikongsi dengan benda-benda lain. Dan orang yang bangun pada ketika itu dia membetulkan jam biologi. Hari ini orang cakap tentang aging, Ustaz kan? Orang cakap tentang aging. Cara yang paling betul, paling bagus untuk kita membetulkan balik adalah dengan membetulkan jam biologi kita. Baik, Masya Allah, rupanya dalam lagu Peristiwa Subuh tadi telah terkandung cerita tentang stoma ataupun stomata tadi yang marilah
Saya balik apa yang Ustaz Suhaimi kata, cubalah. Cuba Ustaz, kalau bahasa Jermannya cubalah tu apa? Dicicillah. Oh. Jadi ya, cubalah. Kita ni duk dengar tapi tak nak cuba. Baik Ustaz Azamin, silakan. Baik, sikitlah saya kongsi sebelum nak sampai ke satu zikir pagi ni kan. Bila bercerita tentang bangun subuh ni, sebenarnya saya tak lari jasa yang kata sangat tak patut diambil, mungkin jariah lah pada arwah ayah sendiri, arwah ayah saya sendiri yang mana dulu masa kecil-kecil dia suruh saya azan subuh pagi-pagi dekat rumah. Jadi masa tu saya ingat lagi suara tak ada, dengan semput nafasnya. Dia pagi ni lain macam sikit. Suara kita memang tak sama lah macam suara kita di waktu siang hari kan. Jadi mungkin ada faktor-faktor tu jugalah. Hari ni suara ni dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan pada orang ramai. Keduanya pada pengetua sekolah saya dulu, masa di sekolah agama Al-Ihsan Kuantan. Saya ingat lagi masa tu dia memang sangat menitik beratkan anak-anak murid di asrama supaya bangun subuh. Pagi-pagi awal-awal, mula-mula sekali dia panggil je dulu. Kom dia panggil. Bangun daripada jauh. Kita dengar suara dia tu, mimpi habis semua. Semua mimpi semua, wrap up semua. Kena bangun tu. Tapi bila dah lama-lama, nafsu kan macam Ustaz kata tadi, kita subuh ni nak lawan nafsu. Nafsu pun dah mula lemak, dia dah jadi tak dengar dah. Kom tu dah masuk dalam mimpi dah. Kemudian dia buat apa? Dia bawa air dalam botol spray tu, dia letak dalam peti ais malam-malam. Pagi-pagi dia tembak dari jauh je. Dia spray daripada jauh. Kalau Ustaz Suhaimi dia tak air, dia masak dulu. Saya pandai pula. Jadi memang kami pagi-pagi terkejut lah bila terkena air sejuk tu. Dah tahulah tegur datang. Setiap bilik dia datang, dia kejutkan. Kemudian lepas dia pakai air tu, mulalah dia pakai rotan lah. Dah lemak sangat kan. Tapi Alhamdulillah berkat daripada itulah saya ingat sebenarnya kita dapat mendidik nafsu, yang kami pun sebenarnya nafsu ni dia turun naik juga kan. Sampai sekarang pun kita masih lagi mujahadah untuk belajar untuk menjadi pejuang subuh. Dan kita respect lah kawan-kawan kita macam Adi Sattar, Ustaz Fadil sendiri daripada masjid di Damansara sana, dan semua yang menyokong. Saya tengok ramai juga selebriti, artis-artis yang turun untuk melaksanakan kempen subuh macam Jumaat. Subuh macam Jumaat. Kalau saya di Temeloh ni, kampung Ustaz orang Pahang juga kan. Dia ada satu masjid di Temeloh Jaya tu. Memang subuh dia situ memang macam Jumaat lah. Sampaikan di situ dah jadi macam satu tarikan pula. Orang datang Temeloh nak pergi sembahyang subuh dekat masjid yang macam Jumaat tu. Jadi harapnya dia tersebar luas ke serata masjid-masjid di seluruh Malaysia lah. Saya nak sampaikan sikit zikir pada sana. Okey, bismillah. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin في مساء وصباح, هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح, إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. بسمك اللهم ندعو في غدو ورواح, لك منا كل حمد في مساء وصباح, هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح, Inna taqwa Allahi nurun wa tariqul lil falah. Allahu Akbar, sangat menarik yang dilontarkan, dan pastinya insyaAllah ada sesuatu yang kita dapat, dan insyaAllah nanti Ustaz Azamin mungkin sebab baiknya sangat sedap didengar, mungkin ada mengandungi makna-makna yang boleh disentuh sedikit, dan insyaAllah kita akan sentuh nanti insyaAllah, dan dengar perkongsian daripada Fadil Ustaz Suhaimi apabila kita datang balik untuk mendengar kembali Usrah Nurani. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Untuk waktu ini kita akan beri hasil ketika kita akan kembali selepas ini untuk kita nak tahu lebih lanjut tentang rahsia subuh ini, dan untuk para pendengar sama-sama kita jom berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara kita nak kembali kepada Usrah Nurani selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami, Destinasi IKIM, Inspirasi Info Riah Islami.
Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Driving, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi. Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan dan kepada mula kembalinya kesejahteraan, maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Mari rebut peluang berwakaf kerana wakaf itu memberikan pahala berterusan. Bersama sertai program wakaf buku IKIM untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan. Program ini memberi manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukan buku-buku ilmiah seperti perpustakaan awam, perpustakaan sekolah tahfiz, perpustakaan universiti, pusat sumber masjid dan lain-lain. Sekiranya anda berminat untuk menyertai program wakaf buku IKIM ini, hubungi atau WhatsApp 011-5769-5400 untuk tahu kaedahnya. 24
24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, inspirasi euforia Islami. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani, dan bersama para pendengar masih lagi bersama anda. Boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan perkongsian anda boleh lagi hantarkan melalui WhatsApp konti dan tinggalkan di ruangan komen di media sosial kami di FB IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Alhamdulillah untuk petang ini bersama Usrah Nurani masih lagi bersama Al-Fadhil Al-Ustaz Abdul Ramli Muhammad Razali sebagai nakib kita, dan Alhamdulillah bersama Al-Fadhil Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid, penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, dan Ustaz Muhammad Hazamin bin Harun dari kumpulan Intim dan juga aktivis kemanusiaan. Masya Allah, Alhamdulillah. Untuk petang ini masih lagi membincangkan tentang rahsia subuh untuk bersama para pendengar. Jom kita sama-sama masih lagi kita nak merungkai rahsia tersebut. Silakan Ustaz Azul. Baik, Allahu Akbar. Terima kasih DJ Mona yang saya hormati dan saya kasihi, dan rakan Usrah. Semoga Alhamdulillah kita bersama, dan biasa ada pesanan kan untuk yang menonton di FB? Ya, boleh share seramai-ramainya, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tu. Ustaz dapat ingatkan saya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jom sama-sama kita share di mana media sosial anda, di semua di hujung jari pada waktu ini. Jom sama-sama kita sebarkan kebaikan. Banyak ilmu bermanfaat untuk petang ini. InsyaAllah semoga ada pahalanya, khususnya di hari Jumaat ini. Baik, Alhamdulillah rakan Usrah, saya bila Ustaz Hazamin sebut tadi bahawa tentang peranan seorang ayah, peranan guru, dan tadi disebut contohnya guru besar yang di Sekolah Menengah Agama Ihsan contohnya, dan saya yakin ramai lagi guru-guru yang sebegitu di negara kita ini, bahkan di seluruh dunia. Sehingga kita rasa bahawa Masya Allah cemburunya pada mereka kerana mereka punya stamina. Mereka buat sesuatu yang di luar daripada tugasan hakiki mereka, dan mereka lakukan dengan begitu istiqamah ayah-ayah ketika itu, yang guru-guru pada ketika itu, dan kita tak tahu adakah kita mampu melakukan seperti mereka. Ya, saya lihat satu circle yang menarik yang kita biasa dengar, dia kata hard times create strong men create good times create weak men, and weak men create hard times. Ya, sebab kita dapati bahawa kita ni duduk dalam keadaan macam good time. Ya, kita tak nak anak kita nanti lah nak kejut dia subuh lah, kesianlah pula nanti dia nak pergi sekolah, biarlah lewat sikit. Ya, yang macam mana guru dulu tak fikir macam tu, ayah kita tak fikir macam tu. Dia fikir bahawa hak Allah tu kena bangun nombor satu. Ya, penat kamu boleh susun, sebab penat dan tenaga semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan good times kita sebenarnya sedang create weak men, ya, anak-anak kita yang lemah-lemah hari ni. Sebab tu kadang-kadang dengan masalah sedikit, orang kata koyak, tak mampu berhadapan dengan masalah dan bebanan, ya. Dan tak lama lagi dia akan create balik apa yang dikatakan hard time tersebut, ya. Baik, saya suka apa yang Ustaz Hazamin baca tadi, lagu tersebut, tapi ramai tentunya akan Usrah nak dengar sebenarnya apa maksud di sebalik keindahan lagu tadi. Okey, baik, itu adalah zikir pagi dan petang lah, doa pagi dan petang. Ya, bismikallahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah. Ya, dengan namamu ya Allah kami meminta pada waktu pagi dan petang. Laka minna kullu hamdin, kepadamu ya Allah segala puji-pujian, fi masa'in wa sabah, pada waktu petang dan waktu pagi. Laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah, hablana minka rasyada, kurniakanlah kepada kami daripadamu ya Allah dari sisimu petunjuk. Kemudian apa dia kata, hablana minka rasyada wahdina subulas salah
inna taqwallahu fi nurun wa tariqul lil falah. Dan tunjukkanlah kami jalan kebaikan, sesungguhnya ketakwaan kepada Allah itu adalah cahaya. Jadi itu antara zikir yang biasa dibacakan pada waktu-waktu pagi lah. Dan kita mengharapkan ketakwaan pada Allah dan cahaya, seperti Ustaz kata tadi, waktu subuh ni macam tadilah, kalau kita tengok orang-orang di Gaza, Palestin, mereka sekarang berada dalam hard times. Mungkin bukan sekarang, mungkin daripada dulu lagi, puluhan tahun dulu, yang menghasilkan strong men, orang-orang yang kuat. Kalau kita tengok pun syarat-syarat untuk, antara syarat untuk menjadi pejuang-pejuang tentera Al-Qassam sendiri pun adalah tidak tinggal solat subuh berjemaah, kan? Lebih daripada berapa waktu, sekian waktu. Jadi itu pastinya menjadikan salah satu kekuatan pada mereka. Allah Alam. Sebab kekuatan bagi orang bertakwa bukan pada keras tajamnya pedang, tetapi kentalnya iman. Dan iman itu dibina sejak daripada awal tadi, macam doa tadi kan. Baik, Masya Allah Ustaz. Silakan Ustaz. Pasti Ustaz ada perasaan Ustaz pula bagian dakwah, terutama di Selangor, di KL, pasti ada satu rasa Ustaz yang nak menyedarkan kami-kami ni Ustaz. Silakan. Muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, keterangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa. Sazul, saudara Azmin kita, berapa jam? 4 jam ke 5 jam ni kita berprogram. Allahu Akbar. Baiklah, bercerita tentang masalah kita di bahagian di Jais, bahagian dakwah, bahagian masjid dan sebagainya. Tapi seginilah, awal-awal ini saya nak mengajak diri saya dan para pendengar Rakan Nusrah, kita ni sebagai seorang Muslim wajib bersyukurlah, bukan kata nak harus, wajib bersyukur sebab kita masih lagi berpegang dengan akidah yang benar dan kita masih berpandukan dengan Quran dan Sunnah, yang mana kita yakin Quran dan Sunnah ini adalah sebahagian cara yang utama untuk membimbing kita mencapai martabat mardatillah, menjadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bersyukur. Dikaitkan dengan masalah cerita subuh ni, kalaulah saya bertanya pada diri saya jawab dan saya tanyalah kepada semua, ada tak umat selain daripada umat Islam khususnya, kita nak bagi tahu, yang dikatakan memulakan kehidupan kita dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi saya yakin kita akan mengatakan bahawa kitalah umat Islam yang terbaik. Sebab bila kita bangkit daripada bangkit pagi itu dengan doa dan sebagainya, kita bangkit awal subuh 5:30 pagi itu, kan, katalah pukul 5 pagi. Apa tujuan kita sebenarnya? Tak ada lain melainkan untuk kita menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang semakin bertakwa. Sebab tu di awal pagi lagi lidah kita dibasahi dengan kalimah-kalimah zikir, pujian-pujian. Apatah lagi kita dalam keadaan kita solat, kan. Bila kita solat tentulah dengan bacaan Quran, dengan doa-doa dan sebagainya. Dan semuanya ini sebenarnya adalah untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yakin bahawa Islam adalah sebaik-baik agama yang membimbing kehidupan ketika kita hidup di dunia dan apatah lagi kita nak menuju di akhirat. Jadi alangkah cantik dan indahnya bila kita mulakan daripada waktu pagi itu sendiri, dah kita memang jaga hubungan kita dengan Allah dan kita menghidupkan sunnah Nabi. Apakah ini tidak dikatakan sebagai orang yang ihfazillah yahfazka? Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu, kan? Jadi sementara kita ni, duk ingatkan diri saya jugalah, kan, potong ngeleng-ngelengi, jauh kata, bukan bodoh ya, minta maaf cakap ya, potong ngeleng-ngelengi maknanya sama-sama mengingatkan, kan, sama-sama mengingatkan. Kita sebagai seorang Islam ni, makna nak bagi tahunya matlamat kehidupan kita apa? Tak ada lain
melainkan adalah untuk menjadi hamba Allah yang paling bertakwa. Jadi kita mulakan, kita tunjukkan daripada kehidupan kita ni yang kita pun tak tahu bila umur kita, ya kan. Kalau macam saya dah 46, Ustaz Zuramli ni nampak muda lagi, 42 ke 35 tak tahu ni. Ustaz Azamin ni lagilah muda, kan. Contohlah begitu. Mana kita tak tahu umur kita ni macam mana. Jadi dengan kita memahami kelebihan-kelebihan subuh ini dan kita dapat terjemahkan dalam kehidupan, bila mana kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dengan subuhnya, dengan kita dengan ke masjidnya, kan. Ini suatu kejayaan yang luar biasa bagi diri kita dulu. Kan, kita boleh pujuk diri kita untuk kita datang ke masjid, kita solat berjamaah di masjid. Ini satu motivasi yang terbaik. Ditambah lagi dengan hari ini, Alhamdulillah, Ustaz Zul, rakan-rakan semua, kita Alhamdulillah, macam yang terbaru ni saya yakin ramai yang melihat bagaimana artis kita, kan, Saudara Alif Sattar, kan. Saya ingat ramai yang baca bagaimana mereka boleh mempromosikan solat Jumaat, solat subuh itu macam solat Jumaat, kan. Ini suatu kita tengok pun Masya Allah, kita tengok pun dah semuanya semangat lain macam. Apatah lagi kalau kita sendiri yang boleh melakukannya, kan. Jadi saya mencadangkanlah, ya, saya kata sebut sekali lagi, cubalah kita bermula diri kita dengan keluarga kita, mainlah datang ke masjid, kan. Bila masjid kita ramai, jamaahnya ramai, kita automatik semangat. Kena pula imamnya bagus, suara macam Saudara Azamin, kan. Suara kalau dia jadi imam dia baca surah Al-Baqarah, dah ada masalah. Kalau saya dah lah Jawa, baca pun bunyi Jawa, yang kata Al-Baqarah, surah Al-Insyirah pun orang terkelip agaknya begitulah. Jadi itu pun memainkan peranan, kan. Mana kita dengan masyarakat kita, dengan masjid kita, kita tunjukkan kehebatan, keindahan apabila kita dapat menghidupkan suasana subuh itu dengan penuh kebaikan, insya-Allah. Dan kita mengharapkan sedikit mesej Wan Jais ni, kan. Kita ni menjaga masjid, lagi-lagi bagi masjid. Sebenarnya itulah kita inginkan, Ustaz Zuramli dan rakan-rakan semua. Saya menyeru diri saya dan semua, dan sampailah hajat kita ni sama-sama, mana imarahkan masjid dan surau kita seboleh dayanya, insya-Allah, untuk menjadikan masjid adalah rumah kedua kita. Kita dah tak mau masjid itu semata-mata orang kena pergi masjid ni apa? Pasal ada kenduri. Orang nak pergi masjid ni pasal apa? Nak kahwin. Orang masjid ni pasal apa? Ada kematian. Kita tak nak begitu, kan. Itu memanglah sebahagian, tapi yang lebih utama lagi, kita imarahkanlah masjid kita dengan pelbagai aktiviti dan program supaya kita dapat merasai keindahan subuh hari itu dengan aktiviti-aktiviti yang terbaik. Terutamanya kita dapat melaungkan kalimah yang suci, kalimah tauhid, Allahu Akbar, kan. Jadi mudah-mudahan cara begitu akan menghidupkan hati yang mungkin sebahagian yang masih terlena. Wallahu alam. Baik, masya-Allah, ya. Saya rasa macam satu tamparan sebenarnya. Dalam dunia ni betul bila Ustaz Suami tanya mana satu umat, satu kaum yang beri galakan agama untuk bangun awal, ya. Kita tak jumpa. Sebenarnya tidak ada ajaran yang memberi tahu supaya bangun awal, ya. Yang sepatutnya dunia Islam, ya, masyarakat Islam, umat Islam adalah yang paling menjuarai, ya, memulakan hari dengan membangunkan waktu subuh itu sendiri. Namun kalau kita perasan, ya, Ustaz Amin, ya, kalau mungkin di setengah mungkin surau yang ada taman-taman, ya, kita akan dapati bukan umat Islam yang memenuhi sebelum subuh, dah jogging, maknanya tanpa ada ajaran, tetapi sebab mereka nampak kelebihan melalui pengalaman, maka mereka merebut kelebihan daripada pengalaman tersebut. Namun umat Islam tetap tak nampak. Kotlah kita rasa bahawa tak ada di surau sebab mungkin juga terlibat buat tai chi di tepi. Tak ada juga. So maknanya
Maknanya di surau pun tak ada, di taman pun tak ada. Nampaknya Masya Allah umat Islam tewas, ya. Tewas. Kita tewas sebenarnya. Kita menjadi satu menyiapkan diri yang tewas. Dan kerana itulah bila kita akan dijaga oleh Allah. Tadi Ustaz Suhaimi sebutkan, ya, kalau Allah, Nabi menyebutkan dengan jelas, ya, jagalah Allah, Allah jaga kamu. So bagaimana kita tak menjaga Allah, dan bagaimana kita nak Allah pula menjaga kita? Bagaimana kita nak Allah jaga anak-anak kita yang berada di Gaza? Bagaimana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala jaga orang-orang tua kita yang sedang dibantai semahu-mahunya, wanita yang semahu-mahunya dibunuh dengan begitu penghinaan di sana, sebab kita pun tak jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya sebenarnya terletak kepada sejauh mana kita merancang dan menyusun. Mungkin Ustaz Azamin sendirilah, ya. Sebab apa tadi Ustaz Suhaimi pun sebut sebenarnya dalam azkar sebagai contoh, diberikan tips, maknanya bagaimana, sebab orang tu kalaupun dia nak bangun subuh berjamaah tapi semalam hari penuh main game contohnya, ya, dekat pukul 4 baru terlena, tiba-tiba ini yang diharap untuk bagaimana nak memeriahkan, mungkin tak berlaku. Okey Ustaz, mungkin sedikit zikir ataupun sedikit selawat ataupun apa saja daripada Ustaz, dan mungkin Ustaz sendiri pengalamannya bagaimana agaknya menyusun malam itu supaya esok kita dah boleh menjadi Masya Allah, macam Ustaz Suhaimi kata tadi, di belakang imam, ya. Sebab kalau depan imam tu tak payah rancang, insyaAllah kan, dia jadi je. Boleh, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya segan nak berkongsi ini sebab saya sendiri pun dalam, orang kata, dalam perjuangan juga untuk menjadi orang yang cuba sentiasa, orang kata, istiqamah dengan bangun subuh awal dan ke masjid dan ke surau, memenuhi soft-soft di masjid dan di surau, kan. Jadi macam Ustaz kata tadi, betul, saya tengok sendiri juga even di masa kami di Perth pun, Australia, sebenarnya orang Mak Saleh ni pun jenis yang bangun awal. Maksudnya mereka ni jenis yang mengawalkan kehidupan mereka dengan berjoging, dengan macam-macam perkara. Baru-baru ni kami pun subuh di sana 3:30 pagi. Pukul 3 tu dah kena bangun dah. Pukul 5 dah cerah dah. Jadi kita tengok memang di mana-mana pun mereka berjoging, bawa anjing pergi jalan-jalan. Jadi saya tanya dengan orang sana pun memang mereka kata orang di sana ni memulakan hari dengan awal. Jadi seganlah kita, malulah kita, sepatutnya kita yang kena bangun awal, kena siapkan awal. Dan baru-baru ni pun kita baca beberapa berita, ramai orang yang bukan Islam di luar negara, mereka mula mencari Al-Quran, mencari terjemahan Quran bila mereka melihat kekuatan orang-orang di Gaza. Ada yang satu video saya tengok, dia tengok seorang ibu tu mendukung anak dia yang sudah meninggal, sudah syahid, sambil ibu tu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami dari Allah dan kami akan kembali pada Allah. Jadi dia macam pelik, macam mana orang Gaza ni kuat sangat, kan. Ada tu satu tu anak meninggal boleh senyum-senyum lagi, boleh bersyukur, boleh alhamdulillah lagi, macam dilakon-lakonkan pula. Tapi sebenarnya itulah hakikat kekuatan mereka. Dan salah satunya pastilah yang kita ceritakan tadi, antaranya ialah solat subuh berjemaah, bangun pagi, memulakan awal pagi. Jadi saya pun tak naklah cerita panjang sangat. Jadi sebenarnya badan kita ni, dia macam Ustaz kata tadi, kan, automatik je. Kalau kita nak, sebenarnya orang Melayu kata tak nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau memang esok tu kita memang niat betul-betul nak bangun, nak pergi solat subuh, dia akan sendiri bangun je. Kadang-kadang kita kunci jam 5 pagi ataupun 5:30 pagi, 5:28 tu kita dah terbangun dah, kan, sebelum jam tu bunyi. Memang sebenarnya bila orang dulu saya dengar je cerita, ada orang cakap ketuk bantal lah 5 kali lah, niat sebelum baca doa tidur macam-macam. Tapi sebenarnya kita doa je, minta je pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mungkin sebab orang dulu dia mahir psikologi. Ya, betul. Sebab bila kita buat secara kinesthetic, kan, dia sebenarnya memberikan, orang kata, betul-betul affirmation, kita nak benda tu. So berbanding macam kita dengar ni, aku nak solat subuh esok, tapi lupa, kan? Kemudian ada praktik dia. Dan praktik tu sebenarnya mengukuhkan niat tadi, kan. Ya, masya-Allah, hebatnya orang tua dulu, kan. Masya-Allah. Dan itulah sebenarnya body clock kita tu dah ready dah untuk kita bangun. Cuma nak dengan tak nak, dan kadang-kadang dia ditutupi dengan dosa-dosa kita lah, dengan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi istighfar banyak-banyak sebelum tidur, baca doa tidur. Dan bangun tidur tu jangan lupakan doa bangun tidur tu, bukan baca sekali lalu, tapi baca dengan penghayatan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bila kita baca dengan penuh penghayatan, sebenarnya dia sangat ajaib lah. Bagi saya sendiri secara peribadi lah, memberi kesan yang mendalam. Baik, ini ada satu zikir lah kalau kita bangun pagi. Walaupun mungkin siaran ni petang ke apa, tapi kita zikir ni zikir pagi, kan. Bismillah.
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Allah SWT. Allah baik. Allahu Akbar. Tadi Ustaz Azamin sebutkan, saya kira ini panduan yang menarik lah, dan saya yakin bagi setiap yang berkemahuan, ya Allah campakkan hidayah, maka yang kita perlukan taufik, ya. Dan antara rangka yang kita buat tadi adalah memasang niat. Dan niat ini sebab itulah ulama mengajarkan tentang talaffuz itu, ya, tentang talaffuz, walaupun niatnya adalah apa yang ada dalam hati kita, ya, qasad hati kita. Tetapi sebab kita nak buat satu pengukuhan, maka niat tersebut kita sebutkan, ya, kita sebut pada diri kita sampai telinga kita mendengarnya, dan kita punya consciousness kita itu menyedari bahawa memang kita nak bangun, macam tadi Ustaz Azamin sebut. Sehingga sebenarnya kalau niat itu betapa powerfulnya, sehingga 5.5 2 minit sebelum tu, ya, niat akan membangunkan kita, ya. Sebab kalau saya melihat bagaimana ulama membahaskan bab niat, ya, niat satu keajaiban yang memang luar biasa, dan kerana itulah Nabi meletakkan utama, dan sehingga Imam Nawawi dia kata dia tak akan letak hadis lain dalam kitab hadis dia, melainkan dia akan letakkan bab niat terlebih dahulu, sebab terlampau powerfulnya niat tersebut. Jadi kita kena menggunakan kuasa, tenaga niat itu untuk bantu kita agar jangan kalah berbanding kuatnya hawa nafsu kita. Dan yang kedua tadi, Masya Allah, disebutkan asbab kenapa kita tak mampu menolak selimut kita yang tak sampai 1 kilo tersebut, ya, seperti berat dumbbell yang mungkin sampai Anatoli tu, ya, yang angkat sampai 100 kilo tu kan. Kenapa kita tak mampu angkat, ya, kerana dosa hari semalam kita, dosa kemarin kita. Maka kerana kita nak juga, wahai Allah, pada pagi hari nak mendapat zimmah daripada-Mu, ya Allah, jaminan pelindungan daripada-Mu, ya Allah, maka malam hari kita atas dosa yang kita telah buat, istighfarlah, ya. Maknanya, ya Allah, kita bercakap dengan Allah, ya, betapa, ya Allah, aku ni pendosa, tapi aku nak mendapat redha kasih-Mu, ya Allah, di subuh hari, wahai Allah. Dan saya yakin macam apa yang Ustaz Azamin sebut dalam bentuk perkongsian pengalaman ramai orang sebenarnya, maka dengan istighfar itu, dengan zikir itu akan menyebabkan kita ada kekuatan, dan kekuatan inilah daya sumber yang kita katakan itu untuk kita sama-sama mampu melepaskan kita, sebab yang akan tarik kita ke bawah tak lain tak bukan adalah nafsu kita tadi, ya. Baik Ustaz, kita dah ada di penghujung. Ustaz, mungkin dalam 1-2 minit dari Ustaz sebagai mungkin orang kata nasihat-nasihat yang masih boleh digunakan untuk kita dengar bersama. Silakan Ustaz. Kepada Ustaz Zuramli, Fadil Ustaz Azimin, dan juga DJ Mona, dan juga rakan usrah yang dihormati sekalian, saya ringkas beginilah. Saya nak menyebutkan dalam membina sebuah kehidupan yang terbaik, kita nak berjaya di dunia dan kita berjaya di akhirat. Jadi kita tak boleh hanya bercakap saja, tapi kita kena tunjukkan. Dan kejayaan kehidupan ini sebenarnya tidak akan berarti bila mana kita mencapai kejayaan dunia saja, tetapi kita mengabaikan keutamaan kita, iaitu mencapai suatu kejayaan yang besar, yang benar di akhirat nanti. Oleh itu, kita mulakanlah kehidupan kita ni setiap hari dengan kebaikan, amalan demi amalan, dan setiap minit dan setiap saat yang kita lalui itu adalah suatu cara bagaimana kita perlu lakukan, yang kita ini menunjukkan bahawa kita adalah hamba-Nya yang paling yang hamba-Nya yang sentiasa menginginkan kebaikan dalam diri kita. Sebab itu manfaatkanlah apa saja yang Allah berikan kepada kita, hatta keindahan subuh yang kita dapat lalui setiap hari,
tatkala mana kita buka mata, celik mata, alhamdulillah kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menikmati hari yang baru. Oleh itu hiasilah hari yang baru ini dengan amal ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, terutamanya kita imarahkanlah masjid kita, hidupkan suasana kehidupan kita dengan agama, dengan solatnya, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dan juga kelebihan-kelebihan amalan yang lain, termasuklah zakat, sedekah subuh yang selalu dipromosikan kelebihan-kelebihan ini. Dan ianya adalah suatu jaminan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana saya mengingatkan diri saya dan kita semua bahawa tidak ada jaminan bahawa kita akan melihat subuh esok lagi. Kita tidak ada jaminan, ya. Oleh itu syukurilah dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan kita sedaya upaya pujuklah diri kita, dia kata inilah dengan kesungguhan betul-betul lah. Ya Allah, saya nak bangkit subuh. Ya Allah, bangkitkanlah saya, beri peluang kepada saya untuk saya boleh manfaatkan subuh ini dengan menghadiri masjid secara khususnya, iaitu kita sama-sama mendirikan solat berjamaah. Mungkin di peringkat awalnya agak sukar, agak berat, lagi-lagi mereka yang baru nak bermula. Tapi saya yakin dengan kesungguhan mujahadah kita, doa yang tidak pernah putus-putus, pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membersia-siakan. Hinggalah satu ketika nanti kita akan rasa manisnya di pagi hari ini dengan menghidupkan suasana kehidupan agama dalam kehidupan kita, keluarga dan masyarakat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, masya-Allah ya. Saya rasa apa yang saya nak sampaikan tadi adalah kita dah bercakap, sekarang kita masa time walk the talk, ya. Apa yang kita cakapkan ini kita laksanakan, insya-Allah. Saya ingat masa Ustaz Zamin dulu ada lagu yang biasa kaset dikeluarkan oleh Pusaka Salam kan. Salah satu nasyid yang saya ingat, dia kata apa dia? Innamal Islamu dinul hamilin. Ya, masya-Allah. Dan banyak lagi lah saya ingat tu je. Sebab bukan orang nasyid klasik kan. Hanya sesungguhnya agama Islam ini adalah agama amal. Dia bukan agama yang kita cakap-cakapkan. Ketika cakap-cakap maka tak ada kekuatan, ketika amal barulah mendatangkan kekuatan, ya. Dan betul lah apa yang saya katakan tadi, kalaulah dari sudut saintifiknya, pengkaji-pengkaji kita yang macam saya dah sebutkan tadi, kalau saya nak sebutkan juga supaya apa yang saya catat ini dapat sedikit dikongsikan, ya. Dikatakan bahawa salatul fajri, ya, disebutkan bahawa bukan sekadar bangun, tetapi pada waktu fajar tersebut, ketika kita bangun, dikata akan menyelamatkan seorang daripada serangan jantung itu sendiri, ya. Time itu dikata kalau kita latih secara rapid, ya, dikata tahuddu minal azamatil qalbiyah, maknanya daripada serangan jantung itu seorang tu akan dapat terjaga daripada serangan jantung. Maknanya sangat hebat. Sebab itulah orang-orang barat tadi dia dah dapat, dia dah tahu, dan kemudian mereka amalkan, ya. Dan kemudian yang kita katakan bahawa merembes hormon al-hayah fil jism, yang kita katakan bahawa bagaimana waktu subuh itu ketika kita bangun tufrizu hormonul hayah, dia boleh merembeskan hormon kehidupan manusia itu, serotoninnya, yang sangat diperlukan oleh manusia. Dan tadi juga saya dah sebutkan tentang membetulkan jam biologi manusia, dan jam biologi ini penting sebab bila kita mulakan dengan hari, dengan persekitaran, maka dia membentuk balik, dia align balik kita punya jam biologi kita. Dan akhirnya macam Fahmi katakan tadi, kemanisan akan kita dapat. Kemanisan gula takkan pernah kita rasa kalau kita hanya sembang. Oh, sedap gula, sedap makanan. Ambil letak kat lidah barulah rasa. Kan? Begitulah amal yang dibincangkan ni, bincang takkan rasa, tetapi setelah kita buat dengan mujahadahnya. Okey, Ustaz Zamin mungkin seminit juga agaknya. Ke nak Ustaz nak baca apa? Silakan. Bebas je. Baik, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kerana sudi jemput saya untuk sebenarnya muhasabah diri jugalah. Muhasabah diri untuk kita sama-sama berjuang supaya satu hari nanti seperti yang kita biasa dengar, umat Islam ni kekuatan dia apabila subuh itu jemaahnya ramai. Itu dia punya kata indikator. Jadi kita harapkan bukan di Malaysia sahaja, bukan di tempat kita sahaja, tapi bermula daripada diri kita sendiri, untuk menjadikan supaya satu hari nanti umat Islam itu kekuatannya
apabila subuhnya ramai penuh, ya waktu solat lain tak usah ceritalah. Maknanya kalau subuh tu ramai, solat lain tu lagilah melimpah-limpah buah. Moga-moga satu hari nanti dengan itu akan menjadi asbab kemenangan umat Islam dan terangkatnya musibah-musibah dan timbulnya gerun ataupun ketakutan daripada musuh-musuh Islam apabila berhadapan dengan orang Islam itu, insya-Allah. Jadi itu saja, wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Baik, Masya Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suhaimi, Ustaz Azamin di atas perkongsian yang saya yakin macam yang sentiasa kita sebut dalam usrah ini, kita bukan nak mengajar sesiapa, kita sedang berbincang dalam bentuk rasa keluarga agar kita dapat tidak terlepas. Allah rezekikan kita satu perkara yang Allah tak lepaskan perkara itu daripada kita semua. Rakan usrah yang saya kasih sekalian, kita telah berada di penghujung dan saya pernah sebut, saya Azamin baru ni ketika kita di Mekah kan, salah satu tempat yang saya rasa sangat lazat untuk duduk dan terutamanya di waktu subuh ketika keluar sekejap ke Tan'im, dan kemudian di Tan'im ada satu masjid yang bernama Masjid Khubayb bin Adi. Dan kalaulah sedikit saya nak mengajak kita ya merasai dan memohon kekuatan, cuba bayang Rasulullah tersentak di waktu malam ketika Nabi berada di Madinah kerana didatangi oleh malaikat Jibril pada ketika itu. Dan Jibril membisik kepada Nabi, wahai Rasulullah, sahabatmu yang bernama Khubayb bin Adi menyampaikan salam kepada engkau dan dia sedang berada di pentas kematian. Nabi SAW digambarkan pada ketika itu, rakan usrah yang dikasih sekalian, sebab Nabi tak tahu apa nasib 10 orang sahabat muqri, para qari yang dihantar untuk mengajarkan dan kemudian diinaya oleh Bani Lihyan, sehingga akhirnya 7 orang dibunuh dan 3 orang diheret dibawa ke Mekah untuk dijual. Dan mereka yang tewas di medan Badar tahu yang membunuh keluarga mereka adalah Khubayb bin Adi, dan dia telah disalib pada ketika itu. Dan sebelum dia disalib, beberapa peristiwa yang sangat memberi pengajaran kepada kita betapa perlunya kekuatan. Sebab Nabi SAW disampaikan salam oleh Jibril tentang Khubayb bin Adi yang sedang berada pada ketika itu di palang salib. Dan sebelum dia diangkat di palang salib, Abu Sufyan yang belum memeluk agama Islam bertanya kepada dia, kamu diberikan ruang untuk melakukan sesuatu, apa permintaanmu yang terakhir? Khubayb bin Adi berkata, aku mohon izin untuk lakukan solat sunat. Maka dilakukan solat sunat pada ketika itu. Dan ketika dia melakukan solat sunat, dia melakukannya dengan cepat. Dan kemudian habis dia berkata, demi Allah, solatku merasai kelazatan yang luar biasa. Tetapi aku takut seandainya aku berlama, kalian akan menjangka bahawa aku takut pada kematian. Maka dia baca dengan cepat, dia baca dengan ringkas. Seandainya tidak, dia kata, aku nak seluruh saat aku adalah semata-mata melakukan solat. Dan pada saat tersebut, dia telah mula diangkat untuk disalib dan anak panah bakar dilepaskan. Dan saat itulah Abu Sufyan bertanya kepada dia, seandainya engkau dibenar pulang wahai Khubayb bin Adi, dan kami letakkan Muhammad di salib ini menggantikan tempatmu, bagaimana pandangan kamu? Khubayb bin Adi berkata, tahukah kamu bahawa demi Allah, kami tidak pernah merasa tenang bersama dengan keluarga kami seandainya kami tahu bahawa jari Nabi dicucuk dengan duri yang paling halus. Dan kami tahu perkara tersebut, kami takkan pernah tenang bersama dengan keluarga kami. Tersentak Abu Sufyan sebab Khubayb, dia berkata, Abu Sufyan berkata, aku tak pernah jumpa sahabat yang menyayangi sahabat seperti mana para sahabat menyayangi Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah, rakan usrah yang dikasih sekalian, ketika dia diangkat untuk dibunuh, dan Khubayb bin Adi membacakan doa pada ketika itu. Dia doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah makhfihim adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada. Wahai Allah, bilang setiap orang yang ada di sini dan bunuhlah setiap orang yang ada di sini. Dan wahai Allah, jangan tinggal walau seorang yang ada di sini. Rakan usrah, apa yang berlaku? Orang Quraisy bila dengar doa tersebut, setiap mereka tunduk dan berbaring di atas tanah sebab dia takut doa itu kena kepada mereka. Dan saat itulah dikatakan bahawa dia mendongak ke langit dan berkata, wahai Allah, aku bersaksi benarnya agama ini
wahai Allah, sampaikan salamku pada Rasulullah. Yang kemudian Jibril terus pergi pada Nabi dan beritahu bahawa sesungguhnya sahabatmu Khubayb bin Adi berada di saat kematiannya dan dia dibunuh pada ketika itu. Dan Rasulullah bagi tahu kepada sahabat, kamu pergi ke tempat sekian, di tempat sekian, dan turunkan mayat Khubayb bin Adi dan bawa ke Madinah untuk ditanam. Sahabat ni pergi sampai pada waktu subuh, dan ketika dia nampak jenazah itu, dia turunkan, dan bila turun jatuh jenazah, dan ditakut ketika itu ada orang Quraisy yang datang. Dia bersembunyi dan dia menunggu waktu, tetapi tidak ada orang datang. Ketika hari telah mulai cerah, dia pergi balik ke tempat tersebut dan didapati bahawa tidak ada lagi jenazah Khubayb bin Adi. Rakan usrah, subuh itu memberi saksi. Sahabat ini terus pulang bergegas ke Madinah dan mengadu pada Nabi, aku tidak menjumpai sedang aku memerhati setiap saat. Nabi berkata, jenazahnya telah dikebumikan oleh malaikat di tempat yang hanya Allah mengetahuinya. Hari ini kita tak tahu di mana, tetapi itulah contoh rakan usrah bagaimana jiwa para sahabat yang dibangunkan oleh Nabi. Mereka mulakan hari dan subuh adalah permulaan hari. Ya Allah, berilah kekuatan buat kami untuk membangunkan hari dengan hari yang terbaik daripada waktu terbaik, waktu subuh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Kita berterima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azhar Ramli Muhammad Razali dan juga bersama ahli usrah di petang ini Ustaz Suhaimi bin Ahmad Wakid, Perdana Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jabatan Agama Islam Selangor, dan bersama Ustaz Muhammad Hazamin bin Harun, alhamdulillah untuk petang ini bersama komandan dari kumpulan Intim. Dan untuk waktu ini kita mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu al-kafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا وأشفي به أمراضنا ونور به قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل يا الله جمعنا هذا جمعا مرحوما. Jadikanlah usrah kami petang ini ya Allah sebuah usrah yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang yang terjaga terpelihara, diampun dosa kami ya Allah. Wahai Allah, berilah kekuatan kami, berilah kekuatan kepada kami ya Allah untuk melakukan sesuatu yang Engkau simpan kebaikannya, rahsianya terlalu banyak. Wahai Allah, jadikanlah solat kami, subuh kami adalah di rumah-Mu ya Allah, di masjid-Mu ya Allah, di surau-surau ya Allah, agar kami dapat merasai keagungan dan kehebatan membesarkan Engkau ya Allah, dan mendapat apa yang dijanjikan oleh-Mu wahai Allah. Wahai Allah, saat manusia dan umat ini mampu menewaskan hawa nafsu mereka, saat itu datanglah pertolongan daripada-Mu ya Allah. Kerana ya Allah, kami sangat sakit dengan kesakitan yang ditimpa dan tertimpa pada saudara kami yang berada di Gaza. Wahai Allah, kami sangat menangis di atas tangisan keluarga-keluarga yang hilang berada di Gaza wahai Allah. Maka jadilah ya Allah kekuatan kami untuk kami bermujahadah, agar dengan sebabnya kami diberikan pertolongan, dan pertolongan ini akan sampai kepada seluruh saudara-saudara kami. Wahai Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Di akhirnya terima kasih kepada Ustaz Zul dan rakan usrah pada petang ini, dan untuk waktu ini mengakhiri usrah nurani dengan doa tasbih kafaratul majlis wa salatul asr. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda selamat berhujung minggu. Dan para pendengar, jangan lupa kita akan ada siaran ulangan untuk Usrah Nurani pada setiap hari Ahad jam 8 pagi. Dan untuk anda terus setia bersama kami di destinasi IKIM Inspirasi Info-Riah Islami. Ikuti kami di TikTok @Radio IKIM.
Semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, kerdilnya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat demi embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Oh, di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Oh, di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat jernih embun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Andainya dihitung amalanku, belum pasti dapat ku hampiri gerbang surga-Mu. Oh Tuhan yang Maha Pemurah, hindari diriku dari siksa-Mu. Oh Tuhan, oh Tuhan. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun hingga maksimum 3 tahun sebelum dipertimbangkan ke jawatan tetap. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat, pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, politeknik tempatan atau pengajian tempatan yang setaraf dengannya. Mempunyai
menyertai pengalaman dan pengetahuan yang baik dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Antara bidang tugas dan tanggungjawab utama ialah membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM serta memastikan keselamatan ICT terkawal dengan melaksanakan pemantauan dan aktiviti pencegahan kepada sistem dan rangkaian. Kemukakan permohonan anda kepada unit modal insan sebelum atau pada 28 Januari 2024. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Clothing, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertakluk kepada permalan syarat. Ikuti kami di podcast Spotify IKIM FM. Sayang ingat janji dulu, cinta itu kau dan aku. Detik terbina sebuah rumah tangga, syurga yang didamba. Sayang ingat janji dulu, cinta ini bergerak. Kitalah yang kemudi, kemanakah hala dan tujunya. Biar pahit juga melanda, namun hati kan tetap setia pada janji yang terikat terpatri, utuh sampai mati. Jua sebaliknya. Biar pahit juga anda, namun hati kan tetap setia pada janji yang terikat terpatri, utuh sampai mati. Kerana ku selalu sayang kamu, kerana ku
segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti-personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islami. Di era digital ini, kita perlu memiliki ilmu mengenai keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Datuk Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kalan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Kolej Universiti Islam Perlis, KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Aduh, penat betul hari ni. Tadi pergilah ke pekan nak macam-macam barang. Tapi kedai tu tak ada, kedai sini tak ada. Penyudahnya tak sempat nak beli semua barang. Esok kena pergi lagi. Letih. Lah, beli atas talian je lah. Lazada ada semua. Dari rumah boleh beli macam-macam. Cakap je nak apa. Barang dapur pun boleh beli tahu. Tak penat. Jimat duit minyak. Lepas tu ada diskaun lagi. Kita sekarang kena pandai berbelanja. Cubalah tengok Lazada sekarang. Murmur. Sebagai seorang isteri dan ibu kepada anak-anak yang sedang membesar, dapur semestinya dah jadi pejabat utama saya. Suami memang suka masakan saya. Anak-anak apatah lagi. Hari ni anak-anak dah order mi goreng basah. Saya awal-awal dah pesan pada suami. Nak beli mi kuning, pastikan cuma mi kuning Laksamana. Mi je kenyal, sedap dan semestinya halal. Mi yang sama mak saya guna hampir 50 tahun yang lalu. Itulah rahsia keluarga kami. Laksamana, semestinya cita rasa keluarga Malaysia. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi euforia Islami. Selagi hayat di kandung badan, selagi mata belum terpejam, sentiasalah berbakti buat ayah dan bunda. Sesungguhnya masa emas mereka penuh mencuri perhatianmu. Jangan ada yang terleka melepaskan waktu yang semakin hampir. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati. Ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka nestapa di jiwa. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu.
cinta